Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan menceritakan pasal PVM Daily. Apa dia PVM Daily ni? Okay, basically PVM Daily ni dia lebih kurang ataupun lebih kurang lah macam PVM H4. Cuma dekat sini saya ada bezakan sikit dari segi kita punya take profit dan juga kita punya stop loss. Bersama saya Fahmi Riza akan menceritakan dekat korang berkenaan PVM Daily. Okay, bagi yang belum subscribe lagi channel Road to FTT, sila tekan button subscribe dan juga button loceng sebelah tu supaya korang semua tidak ketinggalan setiap video yang kami akan updatekan nanti. Napas pendek. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita start. Okay. Yang pertama, apa itu PVM Daily? Okey, PVM Daily ni gunakan satu time frame iaitu daily. Dah nama pun daily, kita pakailah time frame daily bang. Okey, seterusnya mengandungi satu SETS. Jika tak ada satu SETS ni, maka tidaklah kita boleh katakan dia sebagai PVM Daily. Sebab trading plan yang lengkap mestilah mengandungi signal, entry, stop loss dan juga take profit. Yang ni saya susun pula stop loss kat depan. Biasa stop loss saya letak kat belakang kan. Kita apa, kita cerita stop loss kat depan pula kali ni. Sebab tu paling penting bang. Okey. Lepas tu apa dia SETS ni? S mewakili signal, E mewakili entry, T mewakili take profit dan S mewakili stop loss. Walaupun kedudukan dia paling bawah sekali, tapi dia adalah yang paling penting guys. Take note benda ni, paling penting stop loss ni. Mana-mana pun risk come first, reward come later. Bila kita fikir pasal risk, reward akan datang bila-bila guys. Okay. Sebab dalam hidup ni memang semua benda risk sebenarnya. Kita pergi makan risk, kita pergi keluar jalan-jalan risk, kita pergi tandas pun risk, kita duduk baca buku pun risk sebenarnya kan. Sebab tu kita tekankan risk dululah baru keluar. Cuma kat sini saya letak dia kat tangga ke bawah sebab nak bagi dia sedap lah sikit baca. Kalau SEST tu macam sesat lah pula bunyi dia kan. Sebab tu kita letak SETS, barulah kita boleh panggil dia sets. Bukan seks, sets. Okay, jangan salah cakap. Okay, kita pergi kepada S. Apa itu S? S ialah signal. Terbentuk satu signal trend iaitu candlestick trend CT ataupun candlestick continuation CC. Kita ambil yang paling asas je CDS. CDS ni sebenarnya ada banyak. Ada bermacam-macam CDS yang coach perkenalkan dekat kita, tapi kita ambil yang paling asas je. Saya tekankan yang paling asas iaitu CT dan juga CC. Sebab ini pun kita dah boleh buat duit dah sebenarnya. Tak payah nak tengok-tengok benda lain dululah. Bukan tak payah tengok langsung, tak payah tengok dulu benda lain. Bila dah pegang dua benda ni, barulah tengok jengah-jengah sikit kan, macam tu. Okey. Lepas tu, untuk kenal pasti signal trend semasa, wajib kita lihat dari kanan ke kiri dan cari yang paling semasa. Kanan ke kiri. Jika kiri ni CTU, kanan ni CTD, ambil yang CTD, jangan ambil CTU. Ambil CTD tu sebab tu yang paling semasa. Macam tu. Okey, so kita pergi kepada gambar rajah. Macam mana rupa signal ni? Okey. Ini adalah gambar rajah. Saya ada buat satu arrow kat situ. Bergegar-gegar lah TV ni. Kaki maklum lah. Excited. Okey. Lihat signal trend dari kanan ke kiri. Kita tengok yang ni bukan, sebab apa? Sebab dia masih adalah open price, and then sebelah ni bukan, sebelah ni bukan, sebelah ni bukan. Yang sebelah ni adalah candlestick trend ataupun tidak. Okey, kita tengok sama-sama. Dia punya close price dia melepasi middle band, cantik. Melepasi MA pink satu line je. Dia tak lepasi dua line bang. Sebab syarat candlestick trend downtrend dia mesti melepasi kedua MA pink. Satu je kita tak ambil. So kita pangkar, kita pergi kepada sebelah dia. Sebelah dia bull kat bawah. Apa bull kat bawah? Kita tak ambil, kita tak pakai. Lepas tu kita pergi kepada sebelah dia. Sebelah dia kita tengok. Dia punya close price melepasi kedua moving average pink dan juga middle band. So valid lah kita katakan dia sebagai candlestick trend downtrend. Dia punya close price bear kan. Lupa pula cakap pasal bear tadi. Okay. So ciri-ciri dia pun dah sah, maka kita panggil lah dia sebagai CTD. Okay. Itu saja berkenaan dengan signal. Kita pergi pula kepada point yang seterusnya. Ingat, signal ni kena tengok daripada kanan ke kiri. Bila tengok daripada kanan ke kiri, baru kita tahu mana yang paling semasa. Kalau tengok daripada kiri ke kanan, maknanya kita tengok yang paling-paling belakang punya. Kita tak cari yang semasa. Macam tu. So kita pergi pula kepada point yang seterusnya iaitu E. Entry. Entry yang asas dilakukan di SEZ1 iaitu MA berlawanan. Dekat sini saya tekankan entry yang asas. Entry macam kita dapat tahu ada 5.
Ada SZ1, SZ2, SZ3, SZ4, SZ5. Itu yang paling asas lah kan, yang kita kena kuasai kan. Tapi ni yang paling asas, iaitu SZ1 bang. Price sampai kat SZ1 kau entry dah, ikutlah CDS apa. Kalau CDS dia uptrend, kau entry lah buy dekat MA Pink. Kalau CDS dia downtrend, kau entry lah sell dekat MA Purple. Macam tu. Untuk SZ lain pun boleh, tak ada masalah. Tapi gini kita bagi tahu yang asas je kan. Yang paling senang kita nak faham kan. Okay. Lepas tu SZ adalah bermaksud entry zone. Bermakna terserah dekat kita lah nak entry dekat mana-mana price pun, asalkan dia berada di dalam zone entry kita. Contoh, MA Pink kat sini, MA5 kat sini kan, MA5 kat sini, MA10 kat sini, MA Pink kan. Price dah sampai dekat MA5, nak entry boleh. Lepas tu katakanlah tak nak entry kat sini, nak entry dekat dalam sikit, boleh, tak ada masalah kalau dia sampai. Okay, lepas tu katakanlah tak nak entry dekat dalam ni, nak tunggu dekat MA10, macam mana pun aku nak tunggu dekat MA10. Tunggulah dia sampai MA10, lepas tu entry lah. Macam tu. Kita sarankan entry setelah dia sentuh SZ1 yang paling atas, sebab kita tak nak korang semua terlepas. Yang ni saya tak cakap kat sini lah, ni semua saya cakap kat korang je lah. Entry bila katakanlah open price tu sentuh SZ1 punya kawasan tu yang paling atas, terus entry. Sebab apa? Sebab kita tak nak ada konsep orang macam yang orang mengadu kat kita, bang, terlepas abang tak dapat entry. Sebab apa? Sebab saya tunggu dekat bawah sikit. Kenapa tunggu kat bawah sikit? Dia dah sentuh dah tu kawasan entry, kenapa tak entry? Macam tu. Kita tak nak ada case macam tu. So dia sentuh je terus entry. Lepas tu dia pergi mana terpulang lah, sebab kita dah ada trading plan. Okay, so jelas berkenaan entry punya teori. So kita pergi kepada practical. Gambar raja. Okay. Ini adalah gambar raja. Gambar yang tadi, CDS masa ialah CTD. Kita entry di SEZ1. Dekat gambar rajah ni, dekat case ni kita dah entry lah kan. Kita dah entry dekat sini dah pun, kat SEZ1 ni dia dah sampai dah kan. Okay, so kita tengah buat apa ni sekarang ni? Kita tengah tunggu dia sama ada nak pergi ke take profit ataupun kita punya stop loss lah. Kalau dia pergi ke take profit kita, Alhamdulillah. Kalau dia pergi ke stop loss kita, Alhamdulillah juga. Sebab market bukan setiap masa ikut kita punya analisa macam tu. Okay, so itu sahaja berkenaan entry. Entry simple je dekat SZ1. Nak entry dekat SZ4 ke SZ2 ke SZ5 ke, terpulang. Yang penting secara asasnya entry dekat SZ1. Tu je. Okay, so settle berkenaan entry, kita pergi kepada point yang seterusnya, iaitu T. Take profit. Take profit untuk PVM daily ni saya lainkan sikit daripada PVM H4. Sebab apa? Sebab daily ni dia punya secara asasnya daily adalah time frame yang besar. So saya ada bagi kelainan sikit lah, bagi memudahkan korang make money lah macam tu. Okay, so apa yang lain dia? Dia terbagi kepada dua. Satu ialah TP dominant, lagi satu ialah TP median. Apa dia TP median ni kan? Yang dominant ni mungkin pernah lah juga dengar kan. Yang median ni mungkin ada juga yang tak pernah dengar apa dia dominant, apa dia median. Yang aku tahu selama ni ialah TP je kan. Saya jelaskan, jangan risau. TP dominant bermaksud take profit pada MA berlawanan. Jika hampa entry dekat MA purple untuk sell, korang punya take profit dominant adalah MA pink daily. Jelas, itu adalah maksud TP dominant. Clear, very straightforward. TP median pula bermaksud take profit pada satu time frame lebih kecil daripada time frame tersebut, iaitu H4. Sebab apa? Kita pakai PVM daily, kita entry dekat daily. So kita take profit dekat satu time frame lebih kecil, iaitu H4. Macam tu. Apa sebab dia? Sebab dia kita nak menyelesaikan masalah orang-orang yang tak reti sabar nak close position ni. Dia floating, dia sanggup tahan sampai berhari-hari. Bila dia dah biru, dia nak close awal-awal. So kita nak selesaikan masalah yang tu. Asal biru sikit dia nak close. Kita nak selesaikan masalah yang tu. So simple, TP median ialah take profit dekat satu time frame lebih kecil, iaitu H4. Basically PVM H4 pun sebenarnya boleh juga pakai konsep TP median ni. Tapi saya bagi dekat time frame dekat PVM daily ni sebab range H4 dengan H1 tu range dia kecil sangat. Dia dekat sangat dengan MA berlawanan untuk H4 tu. So saya nak bagi korang make money, dapat reward yang berbaloi lah. Sebab tu saya suruh korang tunggu dekat macam-macam mana pun, tunggu juga dekat MA berlawanan H4 tu. Sebab tak lama pun H4 tu, 4 jam je. Yang daily ni sehari bang. Dia tak semestinya korang entry hari ni juga boleh take profit. Kadang-kadang esok, kadang-kadang lusa, kadang-kadang minggu depan. Macam tu, bergantung pada perjalanan market lah. Sebab tu kita bagi solution take profit median. Untuk korang rasa tenang sikit. Tak adalah korang rasa macam kelang kabut macam tu. So settle teori pasal take profit, kita pergi kepada practical, gambar raja. Okay, ini gambar raja yang tadi.
CDS masa ialah CTD. Okay, dekat sini korang dah entry dekat CDS 1. Korang take profit dominant. Saya cerita dominant dulu dominant dekat MA Pink daily. Entry sini, TP sini, steady. Kan, simple kan. Dan lagi satu solution yang kita bagi untuk orang yang rasa macam tak berapa nak reti sangat hold position ni kan. Korang boleh take profit dekat H4 punya MA Pink, which is dekat sini. Kat sini saya tak tunjuk lah time frame H4 dia punya MA Pink kat mana, sebab nanti kalau tunjuk gambar kecil susah nak tunjuk kat korang. So saya tunjuk gambar besar macam ni. Saya ceritakan, saya dah marking siap-siap dah zone ni. Zone ni memang zone MA Pink H4. Sekarang ni price pun dah sampai. Apa lagi? Take profit lah. Yang mana ada entry sell kat sini. Macam tu. Yang mana tak entry, tunggulah. Tunggu CDS yang baru, sebab dia punya set ni dah jalan, tengah jalan. Macam saya cakap yang masa PVM H4 sebelum ni, bila dah settle take profit ataupun cut loss ataupun stop loss tu, tunggu set yang baru. Kita apply kan juga dekat PVM daily ni. Dah settle take profit, tutup dulu. Tunggu PVM yang baru dekat daily ni. Tunggu set yang baru. Baru kita boleh activatekan PVM daily ni balik. Okay, so jelas pasal take profit. Kita pergi pula kepada point yang terakhir, iaitu S. Okey, kita dah sampai ke point yang terakhir, iaitu stop loss. Macam saya cakap tadi, ada kelainan sikit dari segi dia punya stop loss. Tadi take profit saya dah cerita dia punya kelainan kan. Ini saya cerita dia punya stop loss pula. Kenapa? Apa yang lain? Okey, yang pertama tengok kat sini. Sekiranya muncul satu candlestick trend berlawanan atau candlestick continuation berlawanan. Kenapa ada atau kat sini? Kejap lagi saya jelaskan. Okey, kita pergi pula kepada poin yang kedua. Sebab apa? Ini kerana range pergerakan candlestick di daily besar. Okey, kalau you guys semua boleh tengok dekat korang punya MT4, tengok mana-mana pair, tengok time frame daily, dia punya pergerakan range candlestick average tu purata dari 60 pip hingga ke 100 pip. Ataupun ada lebih sikit lah macam tu kan. Kalau saya salah, maafkan saya. Tapi lebih kurang macam tu lah dia punya average movement. Kalau komoditi kita tengok gold, dia punya daily punya pergerakan candlestick, satu batang candlestick dia punya pips dia lebih kurang 200 hingga ke 400 pip. Tu dia punya pergerakan daily punya candlestick di gold lah. Di currency dia kurang sikit lah sebab gold dia punya range besar kan. Okay, sebab tu saya kata ada kat sini ada atau ada dua cara kita boleh cut loss, sama ada berlaku CT berlawanan ataupun CC berlawanan. Okay, lepas tu last sekali saya cakap bergantung pada kita punya risk tolerance lah. Tengok kita punya risk tolerance, tepuk dada tanya selera. Jika kita cukup kita punya margin untuk menampung yang ni candlestick continuation, proceed. Jika kita punya margin cukup sekadar menampung yang ni candlestick trend berlawanan, proceed, tak ada masalah. Yang penting ikut korang punya margin dan juga pengawalan risiko. Money management lah. Okay, kita pergi kepada gambar rajah. Okay, ini gambar rajah yang tadi basically. So dekat sini tadi CDS dia masih lagi CTD. Okay, dan kita dah entry dekat sini. SCZ1 ni kan, price pun turun, tapi belum sampai lagi kita punya take profit. Yang mana take profit dominant kena still tunggulah. Yang mana ambil cukup sekadar take profit median, dia dah take profit dah pun kan, dia dah close dah pun. Katakanlah kita ambil situasi kita nak TP dominant, dia tak sampai lagi kan. Katakanlah dia tak sampai lagi ni, boom, dia terus patah balik. Dia buat candlestick trend ataupun candlestick continuation lah. Kita ambil candlestick trend dulu lah. Okay, dia buat candlestick trend dulu. Sebelum nak cut loss, macam saya cakap, sebelum nak cut loss, jika berlaku CT atau CC, check dulu gap antara mid BB dan top BB dan juga lower BB. Bergantung kepada CDS masa lah kan. Kalau sekarang ni CTD, kita check gap daripada mid BB ke top BB. Jika jarak dia dekat, tengok balik korang punya modal, boleh tak agak-agak korang tampung sampai berlaku CC berlawanan. Kalau boleh proceed, kalau tak boleh tak apa, tak ada masalah, ambil je CT ni. Dia ada dua pilihan, pilih je salah satu. Yang penting bila korang dah pilih tu terus stick lah. Janganlah bila korang dah pilih kejap-kejap nak CT, lepas tu bila dia jadi CT tak apalah, tunggu CC lah. Lepas tu dah berlaku CC, menyesal kenapa tak cut loss time CT. Macam tu tak nak. Dia bila korang dah pilih CT, CT terus, no kompromi terus, CT terus, cut loss. Bila korang dah pilih CC, bila berlaku CT jangan cut loss dulu, tunggulah CC sebab korang pilih CC kan. Macam tu. Pilihan tu pilihan juga, tapi bila dah pilih kena stick. Lagi satu, itu yang gap antara dekat dengan mid BB dengan top BB kan. Kalau contoh, kalau katakanlah kat sini punya situasi korang entry dekat sini, zone mid BB ni, gap dia dengan top BB dengan lower BB jauh kan.
bila berlaku candlestick trend, cut loss je terus. Tak payah nak tunggu CC lah, sebab candlestick trend kat sini pun dah berapa lah bang, kalau korang kira nanti kan, korang punya entry dia float sampai sini dah berapa duit tu semua tu kan. Kat sini elok-elok katakanlah, elok-elok korang cut loss $10. Dekat sini silap-silap 15 ke 16 dolar macam tu, dah rugi 5-6 dolar. Walaupun 5-6 dolar still juga kita rugi. Kita nak minimumkan kita punya loss. So cukup sekadar kita cut loss kat sini, katakanlah misalkan cut loss kat sini, lepas tu kita tunggu balik next setup. Macam tu. Ini time frame daily, dan time frame H4 follow je lah sisi berlawanan. Sebab time frame H4 dia punya range tak adalah sebesar daily ni. Sebab daily ni dia bigger time frame. Sebab tu saya bagi pilihan sama ada nak cut loss CT ataupun CC. Ikut kepada situasi dan juga gap, dan juga korang punya risk tolerance lah, of course. Okay, so itu sahaja berkenaan dengan PVM daily. Jika ada sebarang soalan, boleh tulis dekat ruangan komen di bawah. Saya akan jawab satu persatu daripada masa ke semasa. Akhir kata dari saya, jangan overconfident, jangan overtrade. Assalamualaikum dan jumpa lagi.